الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم انصرنا برحمتك يا أكرم الأكرمين يا مجيب السنة، اللهم انصرنا بمغفرتك يا أكرم الأكرمين يا مجيب، اللهم انصرنا بعنايتك يا أكرم الأكرمين يا مجيب السنة، اللهم انصرنا بمحبتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. ربنا آتنا من حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia, pada yang barakah ini kita bersama-sama berhimpun, berzikir, bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita datang, tidaklah kita berkehendak, tidaklah kita berkeinginan, tidaklah kita berazam untuk datang berzikir kecuali kehendak kita didahului oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala yang azali. Tidaklah kita beriman, seseorang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang ingin melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kehendak kita didahului kehendak Allah Subhanahu wa taala yang lebih awal. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sebab kehendak Allah terlebih dahulu daripada kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kebaikan kepada seorang, maka diberikan keimanan. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyebut, "May yuridillahu bi khaira, may yuridillahu bi khaira." Barang siapa Allah Taala inginkan seorang itu kebaikan. May yuridillah, barang siapa yang Allah Taala inginkan. Yurid bermakna iradah. May yuridillah bermaksud kehendak Allah. Kehendak Allah kita sebut iradah Allah. Bila kita sebut iradah Allah dalam bab tauhid, iradah Allah itu qadim lagi azali. Bermaksud iradah Allah terdahulu, kehendak dia, bukan yang baru. Dalam hadis Nabi menyebut, "May yuridillahu bi khaira." Barang siapa Allah Ta'ala kehendaki orang itu menjadi baik, yufaqihu fiddin, diberikan kefakihan dalam agama. Seseorang yang diberikan kefakihan agama, sebab apa? Sebab orang tu nak belajar, orang tu nak belajar, nak masuk sekolah agama. Mula-mula mungkin dipaksa pakai ayah, dia nak masuk sekolah orang putih, masuk sekolah Arab pula. Lama-lama dia suka belajar, lama-lama dia suka faham makna belajar. Akhirnya belajar, maka akhirnya fakih dalam agama. Pada zahir dia di sini yang nak belajar, pada zahir dia di sini yang menghafal, pada zahir dia di sini yang belajar untuk memahami sekian perkara agama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebut bahawa Allah terlebih dahulu berkehendak kepada orang itu menjadi fakih, bukan dia. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala ingin kehendak kepada seorang kebaikan, maka dipermudahkan dia, dimudah dengan keinginan, dimudahkan dengan kesukaan, mujah dan sebagainya. Maka apabila Allah Subhanahu menginginkan kebaikan, maka suka orang itu belajar, suka belajar. Bahkan lebih daripada itu, ada di kalangan mereka diberikan kemanisan belajar. Seperti dikatakan Imam Al-Jauzi, berkemanisan ketika mana dia belajar. Allah Ta'ala beri kebaikan kepada dia, datang belajar, suka. Macam pergi berjalan Langkawi ya soal. Kita pergi jalan Langkawi, kita melancik-lancik kan. Muak bona pula duduk pondok ni. Baik sekali keluar, suka kita. Imam Jauzi ketika mana belajar itu diberikan nikmat kemanisan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan bahawa ketika aku minum air sejuk di hari yang kepanasan, tidak ada nikmat yang lebih hebat daripada itu. Kita dahaga, kita buat poluh, kita buat kerja, apa yang paling nikmat? Minum. Bila puasa, apa yang sedap? Minum ke nasi itu, minum lagi sedap. Jadi nikmat yang paling sedap di dunia ini, salah satu dia minum ketika sangat dahaga. Maka minumlah Imam Jauzi ketika mana
Dia dahaga, Masya Allah, nikmatnya minuman sejuk ketika dahaga katanya. Kita boleh bayangkan ketika kita kehausan berpuluh-puluh minum air sejuk kan. Oh, nikmatnya ketika itu. Tetapi teringat dia ketika mana dia belajar, maka dia kata tidak boleh menandingi kemanisan yang aku rasa ketika belajar agama. Dia kata, Masya Allah. Orang belajar agama mujahadah dia diberikan kemanisan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya menjadi orang alim. Siapa yang berkehendak? Nabi kata Allah Taala yang berkehendak. May yuridillahu bi khaira yufaqihu fi din. Siapa yang memberikan orang menjadi faqih, Allah Subhanahu yufaqihu fi din. Tuhan berikan kefaqihan agama. Maka kiaskanlah yang lain, bukan kefaqihan agama sahaja. Kiaskan yang lain, amal ibadat. Teringin kita pergi masjid, teringin kita baca Quran, teringin kita datang berzikir, berjamaah. Maka ini adalah kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di kehendak kita ini didahului oleh kehendak Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Maka tidak ada yang dapat kita katakan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tujuan lain dalam madrasah tasawuf kecuali untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan khusus. Sebab itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal itu dengan niat dan terhenti nilai amal dengan niat. Maka sekiranya orang itu berzikir nak dapat pahala, maka dapat pahala. Pahala banyak tasbih besar pahala dia, takbir besar takbir besar pahala dia. Maka dia berzikir dapat pahala, maka dapat pahala. Kalau orang itu berzikir untuk sedekahkan kepada yang meninggal dunia, maka sampai pahala dia. Bagi pendapat ulama kata sampai, maka sampai pahala dia. Kenapa datang ke tahlil ni? Nak buat tahlil arwah, dia kata. Tujuan untuk hadiahkan pahala, maka dapat pahala. Sebab amal kita bergantung pada niat itu. Maka apabila kita berada dalam madrasah tasawuf, dia kata, apa tujuan zikir kita? Bukan kita mengenangkan banyak mana pahala yang kita dapat dari zikir tersebut. Bukan dengan makna kita nak hadiahkan pada semati. Kita ingin menolong diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk menambahkan takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menambahkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tambah makrifat dengan zikir, ya, dengan zikir boleh tambah makrifat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati kita ini tertakluk kepada nafsu kita. Hati kita tertakluk pada dunia, hati kita tertakluk pada harta, hati kita tertakluk pada anak isteri dan sebagainya. Maka untuk hati kita tertakluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah kejayaan yang pertama berzikir itu merasai ketenangan zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah berzikir adalah ketenangan. Kalau ada berzikir, capailah habis. Belum sampai makna Al-Quran itu. Capailah nak rehat pula. Mana dia tak ada rasa ketenangan. Ada sesuatu yang tidak baik terhadap diri dia. Allah Ta'ala mengatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Mendatangkan rasa tenang dengan zikir. Maka kita mula menjadi baik, sempurna. Lepas itu diberikan rasa kebahagiaan dan sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu Wa berikan kita kepahaman demi kepahaman makna zikir itu. Makna zikir itu siapa yang faham? Kita saja yang faham. Makna zikir siapa yang faham? Kita saja yang faham. Orang tak faham makna zikir yang kita faham. Sebab kaedah menyebut man lam yadub la yadri. Kita berzikir, kita rasa sangat bahagia. Kita tak dapat nak ceritakan orang. Sebab kita yang rasa, kita tak dapat nak bagi orang rasa. Maka kalau dia nak rasa juga, dia kena bersungguh-sungguh untuk merasai kemanisan zikir tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa berikan faedah-faedah yang seterusnya untuk membaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kemuncak dia, Masya Allah, kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai peringkat kita ada rasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang seseorang dia tak tahu bahawa hatinya telah merindui Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun tak tahu.
Dan terkadang kita tak tahu pun qadar kuat bagaimana yang hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab kita beramal. Kita pun tak sadar hati kita bertambah kuat dengan Allah SWT. Sebab kita yang penting kita berzikir. Kita pun tak tahu keadaan hati kita macam mana. Terkadang hati kita bertambah rasa rindu kepada Allah, kita pun tak sadar. Tiba-tiba menitiskan air mata. Kita kan, kenapa kita air mata pula? Kita tak tahu keadaan hati kita bagaimana. Jadi apabila menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menitis air mata, bermaksud telah ada kejujuran cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, telah ada kejujuran cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sadar. Yang penting kita mujahadah, berzikir. Sampai satu masa bila menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, meleleh air mata dia. Kita pun tak faham kenapa meleleh air mata. Macam kalau orang tu hati bersih pergi Makkah, meleleh air mata dan nampak Kaabah. Sebab Allah Subhanahu Wa berikan nilai keikhlasan pada hati dia. Pergi Makkah nampak Kaabah menangis. Kita nampak Kaabah tak ada apa-apa dah rasa. Kau kan? Jadi maksud hubungan kita perlu begitu baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga saja. Sebab apa? Sebab dengan cinta sahaja boleh menitiskan air mata kita. Seorang mak kasih ke anak, teringat anak dia meleleh mata bila nak balik asrama ni, kata dia. Ayah anak nangis pun besok. Sebab anak mak dia ada rasa rindu kepada anak dia kan. Menitis air mata dia pada buat-buat. Kayak siapa kita bila teringat menitis air mata? Adalah seorang kita rasa cinta. Jadi bila menitiskan air mata, itu tanda cinta dan rindu kepada seseorang. Sebab itu bila kita menyebut nama Allah, menitiskan air mata, ada nilai keikhlasan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan luar biasa sekali kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud hubungan kita telah menjadi begitu baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tanda pertama gementar. Ada getaran. Sama ada getaran ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun getaran mahabbah. Menggeletar ni sebab apa? Dua sebab menggeletar. Menggeletar kerana rasa ta'zim, merasai kehebatan, ataupun kita rasa menggeletar disebabkan cinta. Getaran yang dua sebab. Sebab itu ulama menyebut bahawa hubungan seseorang dengan Allah sama ada dengan jalan jalal Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan jamal Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dengan jalan jalal Allah Subhanahu Wa Taala atau dengan jalan jamal menuju kepada keindahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertambah rasa cinta, gementar cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dia bertambah rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasa ta'zim kepada nama tersebut, maka ulama kata dia menuju kepada jalal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama mengatakan bahawa hubungan Nabi Musa alaihi salam dengan Allah adalah hubungan jalal. Sangat takut Nabi Musa, sangat takut Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan jalal. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala hubungan jamal, sentiasa cantik, sentiasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Nabi Musa hubungannya rasa ta'zim yang bersangatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, dua-dua itu mendatangkan kebaikan. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang mukmin itu apabila menyebut nama Allah maka gemetar hatinya. Sebab itu dalam metode tasawuf adanya khulwah. Khulwah itu untuk menambahkan rasa makna kalimah tersebut. Sebab kalau di luar khulwah mungkin kita kesibukkan dengan manusia, sibuk dengan kerja, tak dapat kita memahami kalimah Allah Ta'ala itu. Sekadar kita menyebut sahaja, apa itu lalap. Sebut saja lalap, sebut tidak memahami sebenar kalimah tersebut. Sebab dalam masalah tasawuf adanya khulwah. Khulwah ini gambar orang yang ingin sungguh lagi menjalinkan cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang berkhulwah lah. Khulwah lagi perempuan, dah jumpa dah masa topik kerja, ada pula satu lagi nama yang khulwat pula lah. Diajak minum lah, berdua-duaan pula. Sebab apa? Dia rasa kalau jumpa topik kerja ni tak berapa romantik benar lah.
Masa kerja jumpalah. Habis nak jumpa dua-dua orang saja. Kenapa? Nak tambahkan lagi rasa cinta. Manusia dengan manusia kita kata, biasalah tu anak muda kita kata. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala pula pelik pula. Beri benar pula, beramal macam tu benar pula. Masya-Allah. Sebab apa? Sebab nak kita ingin lebih sungguh lagi keinginan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak lebih intim lagi. Maka adanya khalwah untuk menggambarkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya bila khalwah itu lebih kita memahami makna kalimah tersebut. Rasa ta'zim dan sebagainya itu tujuan dia. Maka Nabi SAW dalam hadis mengiktiraf, dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dengan kemuliaan itu yang zahir. Hadis itu hadis yang zahir, yang Nabi menyebut sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu. Hari kiamat itu hanya 7 golongan saja yang Tuhan naungi dengan bayang di padang mahsyar. Yang lain semua kepanasan. Dalam hadis menyebut betapa panasnya di padang mahsyar sehingga berpuluh-puluh orang. Sehingga puluhnya naik sampai ke buku lali, naik sampai ke lutut, naik sampai ke pinggang. Macam mana keadaan? Wallahu a'lam. Walaupun kita duduk sebelah-sebelah, tapi orang tu paluh sampai ke leher dah. Kita duduk sini, paluh kita sampai ke buku lali. Masya, itu yang digambarkan hadis. Maksud kata kepanasan. Kecuali 7 golongan. Yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu. Allah Ta'ala naungi di mana tidak ada naungan. Tak percaya ke kita kepada hadis Nabi SAW? Tak takut ke kita dengan ancaman yang diancam oleh Nabi SAW? Wamah betul iman kita. Maka bagi orang yang rasa takut, maka carilah salah satu 7 golongan tersebut. Al-Imamul Adil. Tak ada baik kita dah. Jadi pemimpin yang adil. Jadi kita banyak tak pernah pilih ya. Macam nak jadi pimpin. Salah satu 7 tersebut rajulun. Kita kata bila dalam hadis sebut rajulun, termasuk perempuan. Rajulun zakarallah khalian. Seorang lelaki yang menyebut nama Allah khalian. Kalau kita nak tahu bagaimana keadaan hubungan kita dengan Allah, kita sebut nama Allah dalam keadaan kita keseorangan. Itulah keadaan sebenar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ketika seorangan malih nak nyebut Allah Ta'ala, masa ramai kita nak nyebut, tu ada satu benda yang tak betul lah. Suami isteri, bila ramai orang, elok dia orang. Bila 2 orang rumah, senyap dia, tak cakap dia. Itulah nilai dia kan. Bila dengan adik-beradik, elok dia cakap. Bila balik dah orang dah, mereka masak masing-masing. Dia punya WhatsApp, kita punya WhatsApp, dia cakap dah. Jadi maksud nilai sebenar dia bila berdua-duaan kan. Nilai sebenar suami isteri bila berdua tu. Macam mana? Ada senyap ada. Lepas ni nak borak kan. Tak ada. Tapi bila empat orang, itulah contoh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bersama dengan orang ramai, ada kelebihan dia, kita berzikir sama ramai. Tapi nilai kita yang sebenar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita keseorangan. Sebab tu hadis itu menyebut rajulun zakarallah khalian. Seorang lelaki atau perempuan menyebut nama Allah khalian, tak ada siapa yang tengok, dia seorang saja. Fafadat ainah, maka mengalir air mata dia. Ini baru betul nilai kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebut nama Allah, maka Allah beri kita makrifat, Allah Ta'ala beri kita kefahaman, melihat kita kepada kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat kita kepada kecantikan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat kita kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak ini 9 suku sampai ke 10 ni. Semangat pula rasa kan? Nak cerita apa tadi? Lupa lah. Anak, sebut anak kau mak. Anak bila teringat Allah dia, maka menitiskan air mata. Sebab apa? Sebab teringat. Sebab sayang kepada mak dia, kepada anak dia, ataupun mak teringat anak, menitiskan air mata sebab sayang. Jadi begitulah seorang hamba itu bila menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah takbir. Alhamdulillah. Seorang anak bila teringat amak dia menitiskan air mata sebab apa?
Sebab apa anak ni saya tahu? Sebab dia terkenang kemuliaan mak dia. Mak dia masya-Allah baiknya, penyayangnya mak dia, terkenang kasih sayang mak dia, nitih mata dia. Sebab apa nitih mata? Sebab dia melihat kemuliaan mak dia, keprihatinan mak dia, kasih sayang mak dia, kemuliaan mak dia, maka nitih mata dia. Apa tadi kalau mak dia dah meninggal kan? Terkenang. Sebab apa? Dia melihat kemuliaan mak dia, maka menitiskan air mata. Cinta, kalau mak garang mungkin tak nitih dah. Macam mau apa, dapat nampi, adalah. Tapi kalau dia melihat kemuliaan mak dia, maka teringat, maka menitiskan air mata, sebab dia memandang kepada kemuliaan mak dia. Begitulah seorang hamba terhijab daripada memandang kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terhijab kepada melihat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita memandang kepada Allah sebagaimana kita memandang kepada mak kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar para sahabat, wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Jadi para sahabat itu pandai bila sebut tentang ayah, sebut tentang datuk dan sebagainya. Mereka menyebut tentang kehebatan ayah mereka, menyebut tentang kebaikan datuk mereka. Maka turun ayat Allah Ta'ala tegur, fa idza qadaitum manasikakum, bila kamu dah buat haji, jangan bantai bergurau pula. Allah Ta'ala kata, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Bila kamu dah selesai berhaji, ingatlah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum. Macam mana kamu ingat abah-abah kamu? Jadi seorang anak bila ingat kepada ayah dia, apa dia ingat? Masya Allah, kasih sayang ayah dia, pengorbanan ayah dia, kebaikan ayah dia, kemuliaan ayah dia. Maka Tuhan kata, ingatlah ke aku macam tu. Kemuliaan Allah, kebaikan Allah, kita tak pandang kebaikan Allah. Yang kita rasa Tuhan ikut akut dia. Kita nak 2,000 tak bagi nak 10,000 tak bagi Kita kata, jadi kita tak pandang kemuliaan Allah Ta'ala, maka terhijab kita. Sekiranya kita memandang kemuliaan Allah, kasih sayang Allah, maka dengan musyahadah itu, dengan ma'rifah itu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menitiskan air mata kita. Sebagaimana orang teringat kemuliaan Allah dia, nitik air mata dia. Kenapa kita tidak konangkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka sekiranya kita ada pandangan sebegitu, kita juga menitiskan air mata kita bila menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tujuan kita dalam madrasah tasawuf, untuk membaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab titisan air mata cinta itu tanda orang itu mujahadah untuk menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada tempat dia, dan Allah Ta'ala lebih pandai untuk memuliakan kita. Salah satu kemuliaan Allah, Tuhan letak pada tempat yang selesa, pada hari yang sangat huru-hara. Pada hari yang sangat huru-hara di padang mahsyar, Allah tempatkan pada tempat yang mulia. Sebab kita memilih ke dunia ini untuk menjalinkan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tujuan madrasah tasawuf. Tak ada tujuan lain. Bukan kita nak terabang, bukan kita nak qabal, bukan kita nak sebagainya pelit-pelitan. Kita nak menjadikan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim.